Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini, Current Sphere MY. Hari ini kita ingin bincangkan isu siasatan terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Mesti kamu sudah dengar tentang kes ini yang melibatkan pegawai kanan beliau dan jumlah wang yang sangat besar. Tetapi persoalannya, adakah kita terlalu cepat untuk menghukum atau sebenarnya ini satu pendedahan yang rakyat perlu tahu? Mari kita selami isu ini dengan lebih mendalam dan seperti biasa, kami ingin kamu semua tinggalkan komen dan pendapat Anda di ruangan komen nanti, sebab topik kali ini memang penuh dengan kontroversi. Baiklah, jadi baru-baru ini Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menasihatkan orang ramai supaya jangan terburu-buru buat kesimpulan ataupun kecaman terhadap Ismail Sabri. Katanya proses siasatan masih berjalan dan kita kena beri ruang kepada SPRM untuk buat kerja mereka dengan lebih profesional. Memang logik jugalah, sebab kalau kita fikir balik, dalam mana-mana siasatan pun seseorang itu tidak bersalah selagi ia belum dapat dibuktikan. Tetapi dalam politik, persepsi itu lebih kuat daripada realiti. Bila sudah timbul isu macam ni, tidak kiralah ada bukti ataupun tiada, image seseorang itu tetap akan terjejas. Sekarang ini isu utama yang tengah panas adalah siasatan SPRM tentang 4 pegawai kanan yang dikatakan rapat dengan Ismail Sabri. Serbuan yang dibuat oleh SPRM menemui wang tunai sebanyak 170 juta ringgit dalam pelbagai mata wang asing dan 16 kg jongkong emas. Duit sebanyak ini kalau ditukar ke ringgit Malaysia memang boleh buat rakyat biasa ternganga, termasuklah saya. Sebab itu ramai yang tertanya-tanya, dari mana datang ini duit? Adakah ini berkaitan dengan perbelanjaan kerajaan semasa Ismail Sabri jadi Perdana Menteri dari Ogos 2021 hinggalah November 2022? Isu ini tambah menarik bila Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki mengesahkan bahwa Ismail Sabri dipanggil sebagai suspek dalam kes ini. Malah 13 akaun bank dengan jumlah sekitar 2 juta ringgit telah pun dibekukan dan akaun milik Ismail Sabri sendiri sedang disiasat. Setakat ini, 31 saksi sudah pun dipanggil termasuklah sekurang-kurangnya 2 hingga 3 ahli politik. Tapi siapakah mereka? Kenapakah mereka ini tidak didedahkan? Kalau betul ada ahli politik lain yang terlibat, kenapa siasatan hanya tertumpu kepada Ismail Sabri sahaja? Persoalan-persoalan ini yang membuatkan rakyat dan juga kami di Current Sphere MY berasa curiga. Satu lagi perkara yang menimbulkan tanda tanya ialah kenyataan Anwar Ibrahim sendiri. Beliau kata kalau ada menteri lain yang disyaki menyimpan wang haram, bagi tahu nama mereka dan beliau tidak akan halang daripada tindakan diambil. Ini seolah-olah memberi gambaran bahwa kerajaan sekarang tidak menyekat SPRM untuk menyiasat siapa sahaja. Tetapi realitinya ramai yang beranggapan bahwa siasatan seperti ini sering berlaku kepada pemimpin dari blok pembangkang sahaja. Kalau kita tengok kes yang melibatkan pemimpin dari parti kerajaan, tidak banyak yang didedahkan kepada umum ataupun disiasat secara terbuka. Ada juga yang membandingkan kes ini dengan kes 1MDB dan Datuk Seri Najib Razak. Tapi beza yang paling ketara ialah kes 1MDB ada dokumen yang jelas menunjukkan aliran wang yang keluar masuk dari dana syarikat. Dalam kes Ismail Sabri pula, setakat ini tiada dokumen yang menunjukkan bahwa duit itu datang daripada dana kerajaan ataupun sumber yang haram. Jadi, adakah kita sedang menyaksikan satu lagi kes di mana persepsi lebih penting daripada bukti dan hanya menunggu masa untuk didedahkan? Satu lagi perkara penting ataupun perkara yang menarik adalah bagaimanakah media melaporkan isu ini.
Laporan dari agensi berita antarabangsa seperti Reuters menyatakan bahwa Ismail Sabri telah mengisytiharkan kekayaannya kepada SPRM sebagai sebahagian daripada siasatan. Ini menunjukkan bahwa beliau bersedia untuk memberikan kerjasama. Tapi di media sosial ramai yang dah mula menghukum beliau seolah-olah beliau sudah pun bersalah. Inilah masalah utama kita. Bila ada berita sensasi, kita ini cepat sangat ingin buat kesimpulan tanpa menunggu hasil siasatan yang sebenar. Bercakap tentang siasatan SPRM, Azam Baki menegaskan bahwa kes ini tidak bermotifkan politik dan dijalankan secara telus. Dalam kenyataan seperti ini pun bukanlah sesuatu yang boleh diterima bulat-bulat. Sebabnya, di dalam politik persepsi dan realiti selalunya bercampur baur kalau bukan berbeza. Kita pernah lihat sebelum ini bagaimana siasatan terhadap pemimpin politik boleh digunakan sebagai senjata untuk melemahkan pihak lawan. Jadi, adakah kes ini benar-benar tentang keadilan atau ada sesuatu yang lebih besar di sebaliknya? Sekarang ini mari kita pikirkan beberapa persoalan kontroversi yang mungkin boleh membuka mata kita semua. Yang pertama, adakah siasatan terhadap Ismail Sabri ini membuktikan bahwa kerajaan sekarang lebih telus dalam menangani kes-kes rasuah atau sebenarnya ini hanya satu taktik untuk menjatuhkan pemimpin pembangkang? Kedua, jika SPRM benar-benar bebas, kenapa kita jarang dengar kes rasuah besar melibatkan pemimpin dari blok kerajaan pula? Adakah hanya pembangkang yang korup? Atau ada tangan gaib yang mengawal siasatan? Baiklah, yang ketiga, bagaimana kita sebagai rakyat harus bertindak dalam situasi ini? Adakah kita perlu terus menghukum ataupun menunggu keputusan siasatan sebenar keluar? Dan yang akhir sekali, kalau betul ada pemimpin yang salah guna kuasa ataupun terlibat dalam rasuah, adakah cukup dengan siasatan saja? Sebab kalau kita tengok sebelum ini, banyak kes besar yang akhirnya senyap begitu saja tanpa ada tindakan lanjut. Jadi adakah sistem keadilan kita benar-benar boleh dipercayai atau hanya digunakan untuk kepentingan pihak tertentu? Baiklah, apa pula pandangan kamu ataupun pendapat kamu tentang isu ini? Adakah kita terlalu cepat membuat kesimpulan atau ada sesuatu yang lebih besar sedang berlaku di belakang tabir? Jangan lupa untuk tinggalkan komen dan kongsikan pandangan kamu. Dan kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak terlepas dengan perbincangan panas yang lain. Sampai jumpa lagi kawan-kawan semua di dalam video yang seterusnya di Current Sphere MY. Stay informed, stay critical. Terima kasih.